dia Omar ni, Lutfi, dia cari calon untuk anak dia, perempuan nama Hafsah. Jadi dia nak anak dia ni kahwin dengan orang baik-baik. Jadi niat macam tu baik. Jadi jawablah, dah punya ke belum? Dia tekanan, jadi saya maafkanlah untuk pihak dia. Sorry makcik, nanti kat luar kita tekan gambar. Baik, soalan seterusnya untuk Mak Lutfi lagi sebab dia jawab pendek sangat. Dengar pun tak puas hati tuan-tuan. Kan? Jadi Mak Lutfi sebagai seorang blogger yang diminati ramai, terutamanya generasi muda lah. Jadi mungkin Mak Lutfi dia boleh beri sedikit respon bagaimana peranan teknologi ini dalam membentuk budaya yang baik. Jadi itu soalannya. Faham tak? Jadi semua Faham. Jadi faham. Jadi ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Soalannya, kalau siapa-siapa yang tak jelas tentang teknologi ni lah, Facebook, Twitter, YouTube yang generasi muda-muda sedang guna ni lah. So saya dah bentang pasal benda ni beberapa hari lepas tentang penggunaan media sosial. Kita panggil media sosial lah senang, Facebook, Twitter, YouTube. Saya ada beberapa komen ataupun beberapa kritikan, komentar tentang benda ni lah. Satunya saya nak cakap tentang tajuk dia ilusi pengetahuan. Maksudnya macam ni. Maksudnya kan sekarang ni kita ada Wikipedia, kita ada Google kan. Kita ada semua benda lah. Kalau anak-anak muda ni nak tahu pasal something, boleh search saja. Search satu benda yang dia dapat tahu. Pasal hukum ke apa lah. Benda yang keluar di skrin itu, benda yang keluar di Google search itu bukan pengetahuan. Ataupun dalam tradisi Islamnya ilmu lah. Itu bukan ilmu. Itu hanya fakta. Itu hanya kalau kita search number, itu hanya number. Itu hanya kata-kata. Itu bukan pengetahuan. Itu bukan ilmu. Saya menghadiri pembentangan daripada Profesor Dr. Syed Naqib Al-Atas. Kepada siapa-siapa yang kenal, dia ada cakap pasal masalah pengetahuan dalam internet. Ramai anak-anak muda yang ingat benda yang di dalam internet itu ialah pengetahuan. Pengetahuan ni secara amnya lah, kalau saya nak cerita, dia ada 3 tahap tau. Dia ada 3 tahap. Yang pertamanya, kalau kita nak dapat pengetahuan ni, ustaz ni pun ada, boleh tengok betul ke tak saya cakap dengan apa yang ustaz-ustaz haji-haji semua belajar. Kita kena, pertama sekali kita kena cari maklumat yang betul. Dekat internet tu ada banyak maklumat lah. Berita ni lapor macam ni, ini lapor macam ni, itu ada banyak. So langkah pertama ialah kalau kita nak ambil maklumat yang mana satu yang betul. Itu langkah pertama. Langkah kedua ialah lepas kita tahu maklumat mana yang betul itu, dekat internet banyak tu, kita dia panggil ada satu metodologi ataupun ada satu cara kalau kita nak faham satu-satu maklumat tu. Kalau dalam Islam kita ada usul fiqh, kan, kalau kita ada usul fiqh untuk mengeluarkan hukum lah. Itu ialah mesin untuk mengeluarkan hukum yang dipopularkan oleh Imam Syafi'i lah. Jadi untuk media sosial, untuk internet ni pun kita kena ada cara kita berfikir. Dan kemudian lepas kita ambil maklumat tu, kita proses dia. Lepas tu kalau kita keluarkan konklusi yang betul, konklusi apa? Kalau kita buat kesimpulan yang betul, barulah benda itu menjadi ilmu, jadi maklumat. Masalah sekarang anak-anak muda ni dia jadi macam aku tahu semua benda, benda apa yang aku tak tahu. Aku boleh search kat internet, hukum apa, pasal menteri mana, aku boleh search, aku tahu semua benda. Kita tak tahu semua benda. Sebab bukan semua yang dilaporkan di internet itu benda yang betul lah. Lagi satu saya nak cakap tentang ada satu tabiat
anak-anak muda di internet yang hustle kita ni lebih betul lah daripada grup lain. Macam iCore kan. Ada lah grup lain nama iKey. Ada lah. So grup iCore ni hustle mereka dah lebih betul. Macam grup lain ni tak tahulah. Kami ada masjid yang paling besar. Kami ada imam daripada Al-Azhar. Jadi pantul lah. Kami ada semua lah. So kami lebih baik lah daripada kumpulan IT. Dia tak macam tu. Kalau kita nak jadi baik, lebih baik daripada kumpulan tu, kita perlu lebih terbuka lah untuk berbincang dengan kumpulan yang kita rasa tak betul tu. Dan itu menjadikan kita lebih baik lah. Ini yang saya nak cakap kepada adik-adik sekalian. Kemudian saya nak cakap tentang kan kalau kita tengok dia ada trend untuk menjadi popular. Tahu kan? Maksudnya hampa pun nak jadi popular tapi tak dapat kan? Dia anak-anak muda ni dia nak popular lah. Dia tengok orang popular di internet, so dia nak popular lah. Sebab tu kalau kita tengok ada Yomi. Tahu kan? Faham apa tak tahu? Tak? Ustaz tak? Ustaz dah buat tak? Woi kan lah? Kita ada Yumi, lepas tu kita ada benda-benda merapu lah dekat internet kan. Betul kan? Dia semacam ada perlumbaan untuk menjadi siapa yang paling popular di internet. Dan untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai matlamat menjadi popular tu, dalam Islam kita panggil maqasid lah. Untuk mencapai maqasid popular tu, mereka sanggup buat apa saja. Kalau kita tengok sanggup buat benda-benda mengarut lah, menari ke apa ke, cakap benda-benda mengarut. Sebab nak jadi popular ni tak penting pun orang suka tak suka. Dia kalau orang tak suka buat benda mengarut, orang hentam, orang kata, tengok video ni tak best kita. Dia jadi popular juga kan, walaupun dia buat benda yang tak bagus. Dan sedihnya itulah realiti yang kita ada sekarang. Kalau kita dapat lihat video yang famous, video yang macam mana. Kalau kita tengok kat front page lah, Mak Lufi maafkan. Saya tak tahu lah saya maafkan ke tak. Kalau saya tak maafkan, tak payah tengok. Tapi kalau kita tengok, kalau pakcik-pakcik, haji-haji tengok front page YouTube tu, muka hadapan YouTube tu, dia highlight lah muka hadapan tu adalah video-video yang paling famous lah untuk hari tu. Kebanyakannya video yang macam mana? Kalau dapat tengok, cubalah tengok. Menyedihkan lah. Video dia ni berkenal kawan dia. Macam kawan dia duduk tengah tidur kan, dia rakam. Kawan dia dah berdengkok bunyi kuat lah. Bunyi macam sangka kalau. Dia tahu lah. Itulah video-video yang menjadi trend. Demi untuk mencapai inilah populariti yang ramai rasa benda best. Hampa rasa popular ni best tak? Siapa rasa best? Ustaz, best tak popular Ustaz? Best tak popular? Okey, Ustaz mungkin best. Tapi saya tak tahu lah sebab orang nak sangat menjadi terkenal lah. Sebab jadi terkenal ni dia ada beban lah, dia ada cost dia. Ada benda yang perlu dibayar untuk menjadi popular ni lah. Antaranya kalau pergi mana-mana, saya tak tahu. Saya tengok ramai orang kat sini lah, kat tempat lain. Dia duduk tunjuk. Lepas tu kalau nak jalan pun orang cakap gambar. Tu hampa pun buat kerja. Jalan, bang, cakap gambar boleh? Boleh. Jalan, bang, cakap gambar boleh? Jalan-jalan lagi, bang, anak cakap gambar kan? Dah, tandas mana bang? Benda-benda macam tu terjadi. Dan bila kita tanya, masa kita cakap gambar lah kalau dengan lelaki, cakap gambar ni minat saya lah. Tak lah, nak dapat like. Betul Ustaz? Ustaz, yang baik dekat Ustaz dengan gambar tu bukan minat Ustaz. Mereka post kat Facebook, Twitter, dapat banyak like, seronok lah. Mereka tak minat Ustaz, mereka minat saya. Itu antara kos yang perlu dibayar lah. Kalau siapa sini teringin nak jadi terkenal?
Ada? Okey, kalau Muslimat saya tak tahu. Muslimat tak payahlah jadi terkenal. Kalau saya nak memilih seorang calon isteri, saya tak pilih yang terkenal lah. Saya pilih yang datang masjid dan dengar talk saya. Okey, saya ada masalah ni. Lagi satu ialah budaya parody. Tak? Kau tahu parody? Tak? Tak orang? Mesti pernah buat. Parody ni satu budaya yang okey, ada satu video yang terkenal ke apa, kita tiru balik video tu, tapi kita buat yang lagi lawa supaya kita lebih terkenal daripada video tu. Ada? Try macam tu? Sebab tu saya tak ada orang tak buat parody saya. Sebab dia tak boleh berjaya lebih terkenal. Parody ni dah lah video tu, let's say video Kiyomi lah, tahu kan? Kiyomi tu, video tu dah teruk dah. Parody yang buat lagi teruk. Parody yang tiru tu lebih teruk daripada video asal. Teruk. Lepas tu kena hentam lah. Apa lah dah buat parody pun teruk. Parody tu teruk. Jadi kita harus buat lagi satu parody untuk parody tu. Makin teruk. Dan ini yang berlaku Ustaz. Ustaz, ini yang berlaku. Saya harap kalau ada pun orang buat parody yang saya nampak lah dekat internet tu, bukan daripada kalangan hampa lah kan. Kalau hampa buat, aku dislike. Oh, lagi satu saya cuba cakap pasal maaf lah pakcik-pakcik kalau tak tahu terma-terma yang saya guna tentang okey, video ni teruk, jadi kita kena dislike video ni. Kan ada perasaan yang macam tu kan, supaya orang yang buat video ni tahu yang aku tak suka video ni, sebab aku penting dalam dunia ni. Padahal dia tak kenal pun. Kalau boleh video yang teruk, kalau nak tengok pun tengok sekali lah. Lepas tu tak payah nak dislike kot. Sebenarnya dengan dislike tu kalian memberikan views juga lah, memberikan views dan juga memberikan perhatian. Kita kalau kita tak suka satu benda, kita biar lah. Tak suka mamak tu, biar tinggal. Sebab kalau kita tak suka, kita nak pergi kena, oi, aku tak suka kakak. Buang masa, buang tenaga. Baik kita pergi kepada orang yang kita suka untuk beritahu yang kita suka. Itu yang saya nak cakap tentang tu. Itu je kot. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panel kita yang kedua tadi berkenaan dengan popular ni tuan-tuan. Kalau kita tengok kat YouTube tu macam-macam. Jadi kami daripada pihak nak menayangkan kepada tuan-tuan video Mak Lutfi ni, tapi kena minta kebenaran dia, boleh ke? Yang Bob B.O.B. boleh. Jadi mungkin tuan-tuan tak kenal, mungkin ada yang tak berapa nak kenal dengan saudara Mak Lutfi kita. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama tuan-tuan, kita tengok video daripada Mak Lutfi sendiri. Jadi silakan.